Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Saya Dr. Rozan Nizam Zakaria. Bersama saya lagi dalam sesi diskusi perbincangan tentang isu kesihatan mental dalam saluran YouTube saya, Dr. Rozan Nizam Zakaria. Cuma hari ini special sikit sebab kita tak bercerita tentang apa-apa topik kesihatan mental secara khusus, tapi saya nak bercerita dengan anda tentang buku saya. So, buku saya yang terkini iaitu Psikologi Si Kecil. So, 2013 saya mula menulis dan buku pertama saya terhasil 2015 di bawah terbitan PTS dengan tajuk Aku Nabi Isa. So, terbalik sikit lah nampak dekat sini. Tapi Aku Nabi Isa buku pertama saya 2015 di bawah terbitan PTS. Aku Nabi Isa ni special sebab dia bercerita tentang pengalaman saya, himpunan pengalaman saya bekerja sebagai doktor psikiatri sewaktu itu di Australia. Di situ saya mula terbit minat saya dalam bidang kesihatan mental dan saya himpunkan pengalaman-pengalaman merawat pesakit yang berhadapan dengan ujian penyakit mental. So, saya menulis ni bukan sekadar untuk bercerita apa itu depression, apa itu anxiety, apa itu skizofrenia, tapi yang lebih daripada itu, tujuan saya menulis adalah untuk mengajak kita reflect, muhasabah sesuatu yang sangat penting dan kritikal dalam kehidupan kita ini, iaitu nikmat kewarasan yang Allah kurniakan kepada kita. Jadi saya gunakan buku ini sebagai medium untuk kita sama-sama mengenali apa dia penyakit mental, tanda-tanda dia, dan daripada situ kita reflect kehidupan kita, apa yang kita boleh pelajari daripada kisah mereka. Dan daripada situ saya mengurat langkah selangkah demi selangkah dalam bidang kesihatan mental sehingga 2017 saya bergelar pakar psikiatri dan kini bekerja sebagai pakar psikiatri di beberapa hospital. Dan daripada situ saya mula memahami satu perkara yang lebih penting daripada isu kesihatan mental, iaitu bagaimana kita nak mengelak penyakit mental daripada berlaku. So, bila dah timbul isu depression, anxiety dan sebagainya, sudah tentu hal tuju kita nak merawat. So, dengan ubat, dengan psikoterapi dan sebagainya. Tapi jarang kita fikirkan tentang satu langkah yang lebih penting daripada rawatan, iaitu pencegahan. Jadi kalau kita reflect kepada isu kesihatan mental, kita akan dapati sebenarnya kebanyakan isu kesihatan mental adalah bertitik tolak daripada pembinaan diri kita sebagai individu. Personality kita, karakteristik kita, cara kita membesar, pengalaman kanak-kanak kita. So, kritikal sebenarnya apa yang berlaku dalam kehidupan kita waktu kita membesar terhadap status kesihatan mental kita bila kita dah dewasa. Dan sebab tu kajian WHO menunjukkan 50% daripada penyakit mental dewasa bermula sebelum usia 14 tahun. 75% masalah mental dewasa bermula sebelum usia 25 tahun. Bermaksud apa yang kita himpunkan dalam kehidupan kita waktu kita kecil, bersama dengan ibu bapa kita, dengan adik-beradik kita, dengan rakan-rakan sekolah kita. So, secara mudahnya, waktu kita membesar tu sebenarnya kritikal untuk menentukan hujung jatuh kita dalam isu kesihatan mental. Jadi, daripada situ saya reflect, kalau kita nak berbuat sesuatu untuk mencegah kesihatan mental, salah satu area yang kita perlu beri pengkhususan sebenarnya adalah kepada kanak-kanak, remaja dan kepada ibu bapa. Sebab ibu bapa adalah penentu kepada bagaimana anak-anak tu nak membesar. So daripada situ saya mula menceburkan minat saya dalam perkongsian penulisan kepada isu psikologi kanak-kanak, psikologi remaja dan secara khusus bagaimana ibu bapa perlu memahami psikologi anak-anak ini supaya mereka menjadi ibu bapa yang aware tentang perkembangan psikologi anak-anak mereka. So daripada situ tercetuslah buku saya Psikologi Si Kecil yang saya hasilkan bersama White Coat Production, terbit Januari 2021. So ini buah tangan terbaru saya, buku saya yang terkini yang saya himpunkan 50 bab. Ada satu bab special tapi ada 50 bab yang mana daripada bab-bab ini anda akan pelajari, anda akan lalui pengalaman bersama saya tentang apa itu psikologi anak-anak dan apa yang kita perlu tahu sebagai ibu bapa. So ada banyak chapter-chapter ataupun topik-topik yang sebenarnya sangat dekat di hati saya. Antaranya saya cerita tentang 4S asas memahami perkembangan anak-anak. Saya cerita tentang prinsip apa yang kita perlu fahami daripada perkembangan anak-anak daripada konsep Piaget, Erik Erikson, tapi saya simpulkan guna pengalaman-pengalaman unik kehidupan, cerita tentang bulan, apa kita nak buat dengan keadaan-keadaan tertentu bersama dengan anak kita bila anak kita bergaduh,
anak kita tak nak pergi sekolah, anak kena bully, anak anak bergaduh, anak tak nak berkongsi, macam mana nak deposit emosi pada anak-anak, macam mana nak puji anak. So semua ni sebenarnya adalah kemahiran yang tidak datang secara, orang kata apa, manual, tapi dia perlu dipelajari. So saya adun bersama dengan pengalaman-pengalaman bersama pesakit-pesakit dari kategori kanak-kanak dan remaja daripada klinik saya, untuk kita sama-sama reflect. So ada 50 bab. So ada 50 bab yang saya himpunkan. So dan bab-bab ini berlingkar sekitar isu psikologi orang yang terpenting dalam kehidupan kita, iaitu anak-anak kita. So dalam Facebook saya dah kongsi beberapa FB live bercerita tentang bedah buku. Kita dah buat 2 bab yang pertama. InsyaAllah dalam kesempatan lain kita akan bincang bab-bab seterusnya. Tapi ini pendahuluan untuk anda kenal pasti apa yang anda perlu tahu daripada buku ni. So siapa yang perlu baca buku ni? Of course parents nombor 1. Yang kedua, siapa pun yang sebenarnya terlibat dengan kanak-kanak. So tak kira guru ataupun mungkin ada beradik kita, doctors yang deal dengan children, adolescent. So these are some of saya rasa vital information yang kita kena sama-sama pelajari untuk kita reflect dalam kehidupan kita. Macam saya sebut dekat belakang buku ni, setiap anak dia tidak datang dengan manual, tak ada garis panduan SOP untuk kita jaga anak A, anak B, anak C, anak D, anak pertama, kedua, ketiga. Semuanya datang dengan package yang tersendiri, sifat, tabiat, perilaku mereka masing-masing. Tapi tak bermaksud bila anak tak ada manual kita perlu redah membuta tuli sahaja. So kita perlu belajar dengan berdasarkan ilmu dan diadun dengan pengalaman, supaya perjalanan kita sebagai ibu bapa itu berlaku dengan sempurna yang mungkin atas kemampuan kita, dan supaya kita sama-sama boleh memperbaiki kehidupan mereka. Dan yang paling penting sekali, kita bukan menjadi penyumbang kepada penyakit mental mereka bila mereka dewasa. Hopefully mereka akan membesar dengan sihat tanpa sebarang cabaran yang besar dari aspek kesihatan mental. So itu dulu daripada saya. Terima kasih kerana kepada yang dah membeli buku saya. Terima kasih kepada yang belum membeli. Anda boleh dapatkan daripada White Coat. Saya kongsikan link Shopee yang ada menjual buku. Boleh tengok kat Facebook saya. Saya secara peribadi dah stop jual sebab terlalu banyak untuk diuruskan, tidak mampu untuk saya uruskan sendirian. So dapatkan di link White Coat dan Shopee, insyaAllah. RM35 sebuah, tapi harganya sebenarnya lebih daripada itu dari sudut manfaatnya kepada kita dan keluarga kita, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.